Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dari Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Demi memuliakan majlis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua ibu bapa kita, kepada guru-guru kita, kepada sahabat handai kita, kepada saudara mara kita, dan yang pastinya kepada diri kita. Semoga dengan keberkatan Al-Fatihah ini dapat membuang segala sisa-sisa toksik yang ada dalam badan kita, insya-Allah. Al-Fatihah. Yang berbahagia Tuan CEO kita, Master Shiro, yang berusaha, Dr. Norzila Zakaria, tuan-puan yang dihormati, yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam kasih sayang, dan salam luar biasa padu. Terima kasih kepada tuan-puan kerana sudi pada malam ini kita dalam majlis perasmian pelancaran e-book kisah inspirasi yang insya-Allah kita akan saksikan video sebentar nanti. Alright, apa-apa pun kita akan menjemput untuk sebelum tu kita akan menjemput untuk perkongsian terlebih dahulu, perkongsian terlebih dahulu daripada tetamu-tetamu jemputan kita, insya-Allah. Alright, majlis ingin mempersilakan yang pertama jemputan kita, Puan Raftah Hisam, untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan e-book kisah inspirasi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim atas keizinannya mengatur pertemuan kita malam ini. Jutaan terima kasih juga kepada CEO MSCA merangkap guru penulisan bertemakan inspirasi, iaitu Tuan Master Shiro, serta semua sahabat certified advisor yang saya hormati kerana meluangkan masa keemasan semua pada malam ini. Terima kasih juga beri saya ruang dan peluang. ER 2057 bersaksikan Kemboja. E-book ini tak pernah terlintas untuk saya tulis. Malah kalau ditanya beberapa bulan yang lepas, saya adalah seorang yang tidak berkeinginan untuk menyambung apa-apa pun penulisan saya. Bukan itu saja, pada waktu itu saya seolah dah mati rasa. Dah tak ada keinginan pun. Tak ada apa pun pada masa tu yang saya rasakan penting. Bukan ibu, bukan juga kawan-kawan. Saya lebih selesa dengan dunia saya sendiri. Pada waktu itu, saya tak berminat dengan media sosial dan gadget, laptop, telefon. Saya cuba menjauhkan diri saya dari semua itu. Seolah-olah sama seperti orang lain yang seolah cuba menjauhkan diri sewaktu saya sakit. Dan saya dan keluarga sakit waktu. Itu anggapan saya lah. Lalu apa yang buat saya menulis kembali? Dan tidak mengambil masa yang begitu lama. Pada saya bulan-bulan tu dah begitu lama dah. Sebab saya perlu keluar daripada apa yang dah menghuni perasaan saya. Jika anda
sahabat semua pernah merasa apa yang dinamakan kesakitan dan apa yang dinamakan kesedihan? Tentu sahabat semua faham apa yang cuba saya kongsikan. Saya cuba untuk bangun semula kerana kita bila satu saat kita pernah jatuh dalam hidup kita. Recording in progress. Ya, bukan satu perkara yang mudah untuk kita bangun kembali. Kita bukan jatuh dari longkang. Kita mungkin jatuh dari satu gaung yang dalam yang tak ada dahan untuk kita berpaut. Hanya dengan izin Allah yang memungkinkan semuanya, yang mentakdirkan semuanya. Semuanya dari Dia. Saya tak hendak bercerita apa yang terkandung dalam ibu bersaksikan Kemboja. Sebab pada saya, bagi sesetengah orang, tak ada apa pun yang istimewa sebab pengalaman tu bukan pengalaman orang lain. Pengalaman saya. Ia sekadar sebuah rasa dan titipan pengalaman hidup. Bagi orang yang tidak merasakan, dia tak akan rasa apa-apa pun. Mungkin sedikit rasa sedih sahaja. Bagi orang tuan punya diri, kadang-kadang dia sendiri pun tak nak keluarkan pun apa yang dia dah alami. Dia tak nak. Dia bukan, benda ni bukan, oh ini cerita yang menyeronokkan. No. Setiap pengalaman hidup orang tu berbeza dan ianya sangat mahal. Sangat mahal sampai kita tak nak pun tulis. Tapi dalam MSGA ni ada sesuatu nilai persahabatan yang begitu kuat. Walaupun saya baru 1 tahun dalam MSGA, tapi saya faham, saya boleh rasa perjuangan setiap orang dalam dunia penulisan. Setiap orang ada kisah di sebaliknya, bukan sekadar menulis. Dia bukan sekadar menulis, letakkan tangan dekat atas laptop dan type. It's not that. Bukan itu. Ia adalah lebih mahal daripada itu kerana ia adalah idea yang Allah beri dan pengalaman yang sanggup atau tidak kita kongsikan. Ada sesuatu yang saya nak kongsikan pada malam ini yang tidak ada. Saya rasa saya tak tulis pun dalam secara lengkap, secara detail dalam bersaksikan Kemboja. Tak. Bagi saya pengalaman tu kalau saya huraikan, saya kongsikan, dia tak akan sama dengan apa yang saya dengar dan lihat. Tak akan sama. Dan saya tak akan mungkin melaluinya kembali. No, tak ada repetition, tak ada ulangan. Saya tak sempat nak rakam pun keadaan macam tu. Dia berlaku secara spontaneous. Pernah tak anda semua menghadapi sakaratul maut? Tentu tak pernah. Sebab kalau pernah tentulah kita tak ada kat sini. Semua tentu dah ada dalam alam barzah, bukan? Mungkin setengah dari kita pernah menemani orang yang sedang sakaratul maut. Sama ada berani ataupun tidak. Dan ia bukanlah, kalau nak kata apa yang kita akan rasakan. Adakah gerun, takut, risau dan sebagainya. Padahal kita semua ni akan menghadapi sakaratul maut.
sama ada kita bersedia ke tak bersedia kan, memang kita akan hadapi. Dan adakah kita bersedia? Saya pasti. Masing-masing ada jawapan dalam hati, tak payah cakap. Sakaratul maut ni tak akan ada siaran ulangan. Tapi bagi orang yang menyaksikan, seorang ustaz pernah beritahu, saat sakaratul maut ni, roh tu umpama seseorang yang sedang kelemasan dalam air. Bila orang lemas, dia akan cuba berpaut pada apa je yang lalu dekat dia. Walaupun wa'ima sebatang ranting, asalkan dia dapat berpaut. Sebab nak menyelamatkan diri dia daripada lemas. Ustaz kata, roh ni mencari kalimah syahadah untuk dia berpaut. Sebab roh bukannya nakkan kayu. Apa yang saya saksikan depan mata saya, mungkin sebahagian daripada kita pernah jugalah mengalami kan. Beberapa hari sebelum rumah saya didatangi malaikat Israel, yang itu memang saya pasti. Walaupun kita semua suka malaikat datang ke rumah, tentulah kita mengharapkan malaikat rahmat, bukan malaikat Israel, sebab kita tak bersedia kan. Beberapa malam saya memang tak boleh tidur. Walaupun saya memang mengantuk dan penat. Saya tengok mak mertua saya, dia tutup mata. Tapi lidah dia, lisan dia sentiasa menyebut La ilaha illallah. Saya mula-mula dengar kan, saya ingat dia nak pergi dah. Memang confirm lah, saya dah. Bila kita menghadap situasi macam tu, apa kita rasa? Cuba bayangkan, apa kita rasa? Ya Allah, macam kita nak tahan ke nak macam tu kan? Nak tolong mengucap, memang dia dah mengucap. Jelas, lancar. Tak ada tersangkut satu pun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dia bukan sekali mengucapkannya, berkali-kali sepanjang malam dari start pukul 12 sampai menjelang subuh. Malam berikutnya sama juga. Waktu yang lebih kurang sama, dari tengah malam sampai subuh. Malam ketiga sama juga. Malam keempat sama juga. Saya memang tak boleh tidur. Sebab saya takut kalau saya tidur, tiba-tiba dia tak ada. Saya akan rasa sangat-sangat bersalah. Sebab takkanlah tak sanggup nak tunggu saat-saat sekritikal itu. Takkan nak tidur. Saya nakal jugalah sebab saya record apa yang dia lafazkan. Arwah lafazkan. Sebenarnya saya bukanlah nak cerita perkara ni untuk saja-saja tau. Allah tak datangkan kita malam ni 33 orang partisipan untuk dengar cerita saya ni. Bukan. Mesti Allah datangkan kita ni ada sebab. Ada sebab. Salah satunya saya nak bagi tahu, yang mengucapkan kalimah syahadah apabila kita sakaratul maut nanti, bukan kita ni, tapi amalan kita. Apa amalan kita sepanjang hidup kita? Itulah yang membolehkan kita mengucapkan syahadah. Lalu apa sebenarnya? Kalau saya fikirkan, saya cari balik, saya tengok balik. Apa amalan si mati masa dia hidup? Setakat yang saya kenal lah sebab saya berkahwin tahun dengan anak hidup dengan saya. Setelah kematian suami, dia tak duduk seorang, dia duduk dengan kami. Yang pertama, kalau saya boleh kongsikan dan mungkin sebahagian daripada
kita semua mungkin boleh praktikkan, belum terlambat lagi. Sangat-sangat menghormati suami. Sangat taat dan setia pada suami. Dia menjaga suami dia, arwah ya, dah arwah. Suami dia dah meninggal tahun 2007 lagi. Suami dia, arwah suami dia iaitu arwah bapa mertua saya ni, dia stroke. Boleh bayangkan seorang perempuan yang dah berusia menjaga suaminya yang stroke hampir 15 tahun. Bila stroke, apa yang jaga? Cuba tanya orang-orang yang stroke. Apa sakit dia tu, macam mana nak jaga, nak bagi makan, nak qada hajat, segalanya. Pakai baju, tak pakai baju, kain, semualah. Dan bukan senyap Orang yang sakit ni ada kerenah-kerenahnya, perkataan-perkataannya. Yang kedua, dia sangat teliti, cermat. Kadang-kadang saya ada jugalah rasa dulu zaman-zaman baru kenal kan kita. Macam saya panggil macam bila jimat sangat ni macam apa yang orang panggil? Tak apalah, tak payah, tak perlulah. Tapi dia memang sangat cermat dan jimat. Dia tak akan okey, semua orang pernah masak dan kenal sayur sawi kan. Sayur sawi ni kalau kita nak masak mesti kita buang bahagian hujung yang tangkai-tangkai lepas tu bercantum tu kan. Kita mesti potong, baru kita potong-potong sepanjang seinci ke macam tu kan. Dia tak pernah buang sayur. Kalau sayur tu elok, dia akan, kalau bahagian yang keras kan, macam kubis kan ada bahagian yang keras, dia akan halus-halus potong. Dia sangat cermat lah. Saya panggil sangat jimat cermat. Dia tak ada pembaziran dalam hidup. Dia tak ada yang namanya pembaziran. Bukan dia je, dia akan pergi kalau rumah anak dia pun dia akan buat yang sama. Itu satu. Yang kedua, jimat cermat. Yang ketiga, bila orang ni dah jimat cermat biasanya dia akan duit kumpul kan. Mesti banyak duit kan. Orang cermat memang banyak duit biasanya. Selalu dia orang zaman dulu ada yang dia tak berapa pandai tengok nombor-nombor buku pen, tahu simpan dia tak tahulah berapa dia akan kita baca, kita tahulah berapa banyak dia simpan. Dan saya ingat lagi figurnya dekat 1 juta. Memang saya impress sangat-sangatlah sebab saya tak ada duit banyak tu. Seorang wanita biasa, orang kampung, niaga kain bukanlah niaga besar-besar, niaga sambil-sambil je. Tapi sangat berjimat cermat, anak bagi duit simpan-simpan. Akhirnya dekat ASB saya tak tahulah calculate sendiri, saya tak tahu berapa tahun. Tapi masa saya mula-mula saya nampak figure tu 60,000. Sebab dia suruh baca, saya tengoklah kan 60,000. Mula-mula saya kahwin. Lepas dah berapa tahun tengok wah banyak sangat. Tapi sebenarnya saya ingat duit tu biasalah kalau orang simpan untuk kesenangan masa tua, betul tak? Saya selalu fikir gitulah. Tapi tak. Masa akhir-akhir hidup dia banyak infakkan sampai unbelievable figure pada saya lah. Saya tahu ramai jutawan kat luar, saya tahu. Tapi ini orang biasa. Orang-orang biasa. Dan saya tahu memang Allah rezekikan dia boleh mengucap kalimah syahadat tu adalah antara amalan-amalan dia. Sebahagian daripada amalan-amalan yang saya nampak. Saya rasa cukuplah. Itu sebagai pada saya, walaupun hadirin ataupun sahabat-sahabat tak terinspirasi, tapi itu dah memberi saya satu inspirasi sepanjang hidup saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Raftah kita kerana sudi berkongsikan ibu beliau yang terbaru. Tuan-puan, pada malam ini malam yang cukup istimewa sebab kita kumpulkan ramai penulis-penulis yang
bermula dengan emosinya untuk menulis ya. Jadi tuan-puan, mungkin hari ini juga, pada malam ini juga kita dapat sama-sama orang kata satu semangat baru untuk kita juga mulakan untuk menulis. Walaupun ia kisah inspirasi kan. Saya pun tuan-puan teringat yang apabila Kak Raftah kita bercerita pasal mak mertua beliau kan. So saya pun teringat juga yang berkaitan dengan mak saya. Mak saya bila meninggal makanan yang terakhir beliau tinggalkan di dalam peti ais adalah orang kata panggil kuih cacor. Kuih cacor, apa cacar ke apa dalam bahasa baku ya lah. Kuih cacor tu tuan-puan, dia punya nikmat yang terakhir itu adalah makanan yang terakhir, kuih yang terakhir yang ditinggalkan arwah itu yang memang betul-betul yang saya kata suatu hari nanti aku pasti akan ada satu ibu yang menceritakan kehebatan kuih tersebut. Kita masih pada Kak Raftah sekali lagi, Puan Raftah kita kerana sudi berkongsi kisah inspirasi walaupun sedikit. Tuan-puan, kalau inginkan nak tahu lagi lebih lanjut berkaitan apa kisah di sebalik ibu Puan Raftah kita, so bolehlah dapatkan ibu Puan Raftah kita, insya-Allah akan sama-sama memberi inspirasi pada yang lain juga insya-Allah. Jadi tuan-puan, kita akan teruskan dengan perkongsian seorang lagi daripada tetamu jemputan kita yang orang kata usia bukanlah penghalang. Usia bukan adalah orang kata alasan untuk kita tidak menulis, tuan-puan. Jadi tuan-puan, Madis dengan penuh sukacitanya ingin mempersilakan Insinyur Tuan Haji Arsyad kita untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan ibu beliau yang insya-Allah akan muncul tidak lama lagi. So Madis mempersilakan Tuan Haji. Dipersilakan. Tuan Haji, unmute Tuan Haji. Baik, okey. Alright, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dihormati anak anda Syiro, anak anda TJ, anak anda Dr. Ayu dan lain-lain yang saya susah nak ingat namanya. Maklumlah umur pun dah 81. Takut tersebut, salah sebutkan marah pula orangnya. Apa yang berlaku padanya, saya diminta untuk menceritakan pengalaman first time writing e-book. Memang sangat menakutkan. Lebih-lebih lagi saya salah masuk program hari Sabtu pertama yang bersama-sama dengan Mr. Syiro dan 3 lagi rakan yang lain. Dan juga saya masuk dalam program menulis e-book, baru nak belajar menulis e-book. Yang pertama tu nak mendengar orang yang dah pandai supaya saya dapat pengalaman dan pengetahuan, tetapi tak menjadi. Saya dipaksa menyediakan satu e-book dalam masa 2 minggu mencari. 2 minggu ataupun 3 minggu. Itu sangat mendebarkan kepala. Tapi alhamdulillah selepas mengikuti program kedua, iaitu program SS Syida, dapat dikumpulkan pengalaman daripada program pertama dan program kedua dan dapat memberanikan diri untuk mencuba menulis. Masalahnya saya kena tulis 2 e-book dalam masa serentak. Itu je masalahnya. Jadi dan yang pertama mengatakan menulis satu yang memberi inspirasi kepada orang lain. Mengambil inspirasi, saya menggunakan diri saya sebagai satu objek yang berlaku atas diri sendiri daripada buku yang saya nak tulis tu, daripada Kampung Mahmudia ke University Loughborough di United Kingdom. Itu adalah satu pencapaian yang tak boleh dinilai harganya, kerana itu berlaku dalam tahun 60-an, setengah abad yang lalu. Ya, anak orang kampung mana boleh pergi England? Ya tak? Lebih-lebih lagi arwah bapa saya penggali kubur. Orang menggali kubur, tanam jenazah, bukan nak hantar anak pergi overseas. Not possible. Itu isunya. Jadi masalah menulis buku yang berasaskan kepada fakta yang begitu tua umurnya, setengah abad, nak mencari fakta-fakta itu memang sangat susah. Jadi
saya paksa diri saya menulis 2 buku sekali jalan. Yang ini yang mula-mula saya belajar daripada rakan-rakan yang penuh pengalaman yang telah memberi inspirasi. Sekarang saya nak cuba memberi inspirasi kepada orang lain. Jadi buku yang saya tulis yang pertama yang dah pun siap, cuba tak sempat upload malam ni kerana saya lupa nak bagi duit pada Andinda Munir suruh masukkan RM800. Allahu Akbar. Jadi buku yang pertama yang sudah pun siap, dah terima kasih kepada Dr. Ayu kerana memberi perkata yang sangat menggalakkan. InsyaAllah esok ataupun kalau sempat malam ni saya pergi bank, saya akan upload buku yang bertajuk Satu Penghijrahan dari Tanah Seberang ke Tanah Melayu. Sebabnya yang ini nak dikeluarkan dulu, walhal mula cadangan asal saya nak keluarkan yang kedua dulu, iaitu daripada Kampung Mahmudiyah ke Menara Gadia ataupun ke Loughborough University of Technology UK itu. Pasal itu tajuk dia lebih menarik. Tanah Melayu, Tanah Seberang ni kata orang alamak lokal sangatlah. Jadi tapi kalau ikut susunan waktunya sebenarnya ataupun dari segi nilai inspirasinya, bagi saya buku yang pertama ni yang lebih diutamakan kerana ia adalah punca kepada kejayaan saya dalam umur until tahun 81 sehingga ke 81 tahun umur saya. Hasilnya ataupun puncanya ialah daripada arwah bapa saya dan arwah mak saya yang telah menjadi inspirasi kepada saya. Kerana hidup mereka lebih teruk daripada hidup saya. Saya hidup senang lenang, hari-hari ada makan. Tapi bagi mereka, kais pagi makan pagi. Dan itu menjadi satu kebanggaan pada saya dan juga terima kasih yang tak keterlaluan kalau saya katakan kejayaan saya adalah berpunca daripada doa-doa mak saya dan doa bapa saya. Dan pesanan-pesanan kata-kata hikmah mereka yang saya gunakan sebagai panduan hidup. Jadi mula-mula masa nak menulis idea itu memang susah. Apa nak tulis perkara yang menginspirasikan. Tapi apabila saya kaji semula, sebenarnya senang. Dua-dua tu ada kaitan dan dua-dua ada apa kata orang faktor inspirasinya dalam masa yang tersendiri, dalam zone time mereka sendiri. Walhal arwah bapa saya mula daripada satu kejadian takdir Allah yang bahawa yang masa dia sedang sangat minat untuk belajar ke sekolah tinggi. Tetapi malangnya datuk dia yang membiayai kos pelajaran dia meninggal dunia dalam masa umur dia 15 tahun begitulah. Dan apabila bapa saudara dia mengambil alih harta datuknya untuk menguruskannya, telah memberi satu kata tegas, kau berhenti sekolah, kau cari kerja. Maka hampa yang tak boleh diduga kalau kita boleh percayalah. Masa tu bagi bapa saya ilmu pelajaran kemahiran itu adalah penting, tidak boleh diabai. Tak ada sebab mengatakan aku tak boleh hantar anak aku pergi sekolah kerana aku tak ada duit. That is the simple message yang dia buat. Yang itu menjadi kata orang nilai hidup dalam keluarga kami. Jadi mereka lah yang bagi saya ini adalah takdir Allah. Disebabkan datuk dia meninggal, maka dia terpaksa dia merajuklah, katakan merajuk dan hampa kerana tak dapat sekolah. Dia disuruh berhenti kerja, berhenti sekolah untuk cari kerja. Maka dia kata
saya nak berhijrah. Gitulah jadinya. Jadi dia berhijrah ke tanah Melayu di Johor Bahru. Itu ceritanya. Tapi itu nanti baca sendirilah. Ada 37 muka surat agaknya. Jadi di situ saya berfikir macam mana ya kalau kita nak tulis perkara yang begitu lama berlaku, maka faktanya tak adalah, kosong. Tapi saya secara kebetulan abang nombor 2, saya nombor 3. Abang saya dia minat sejarah macam tu. Jadi banyak fakta yang ada kepada dia adalah fakta yang accurate. Saya ada juga masa zaman Jepun, saya tahulah, saya ingat masa muda, masa saya zaman Jepun, masa Jepun dah nak surrender agaknya. Kita pergi ke barak askar Jepun, kat situ banyak makanan. Kita makan nasi masa tu memang tak ada. Zaman Jepun makan nasi is no. Research is not available, mahal nak mampu. Jadi sebenarnya saya masa tu saya ingat saya umur saya 4 tahun. Saya ingat saya pergi ke parit di belakang dapur barak Jepun tu, dia kutip nasi berat, nasi yang dia orang makan banyak sangat, dia yang tak habis dia buang. Kita pun tapis tapi dapat banyak nasi. Itu saya ingat, very vivid in my mind. Tapi orang tak percaya, manalah kau nak pergi makan nasi itu buat dalam parit. Tapi itu sebenarnya yang berlaku dalam situasi kemiskinan dan keperluan hidup masa tu. Tapi yang itu saya tak masukkan dalam buku cerita tu. Takut orang kata ni cerita dongeng. Tapi benda yang menjadi masalah menulis buku yang berasaskan kepada time zone yang begitu lama, dia nak cari fakta yang accurate. Alhamdulillah saya kebetulan banyak fakta saya adalah fakta yang accurate. Kalau salah pun agak-agak saya kata dalam tahun 35, tahun 36 mungkin. Macam itulah. Tapi yang itu 35, 36 is about what? 60 years, 70 years ago. Jadi apabila saya berbincang dan menulis nota apa yang berlaku pada time zone yang sedemikian, saya nampak banyak pula cerita yang betul-betul. Maka jadilah dia dalam buku dari tanah seberang ke tanah Melayu. Dan di samping itu juga dari Kampung Mahmudiyah ke University Technology, Loughborough University of Technology, United Kingdom, dituliskan. Yang pertama dah siap, yang kedua dalam separuh siap. InsyaAllah seminggu 2 mungkin juga akan siap. Jadi saya disarankan supaya upload di benda tu. Jadi masalah yang kedua yang saya nak bangkitkan di sini sebagai orang yang menulis first time, dan bukan begitu, yang tidak ada pengalaman menulis menggunakan teknologi komputer yang canggih sekarang ni, Canva ke? Apa nama tu? Yang saya pakai PowerPoint boleh, saya pakai Words boleh, saya pakai spreadsheet tu yang buat tu, itu biasalah ketika kita orang engineer kan kita buat tu. Tapi itu semua ilmu lama dalam konteks komputer teknologi. Yang sekarang ni saya beranikan menulis ni dengan menggunakan PowerPoint. Dan itu pun nak cari dia punya apa kata orang, dia punya framework dia tu kena pinjam daripada Syida. Syida bagi saya, alhamdulillah. Bolehlah guna, tapi nampaknya gunakan Canva tu lebih senang. Itu kata orang muda. Bagi orang tua yang umur dia dah 81 tu, itu sangat-sangat menakutkan. Betul. Anak dia Munir, tapi Munir tu sibuk sikit. Apa dia buat pun tak tahu. Jadi
belajarlah. Saya kacau sikit Dr. Nora, Dr. Nora belum kacau lagi. Saya kacau Dr. Ayu, saya kacau Syida, saya kacau siapa lagi Pak Rizal ke? Dr. TJ saya belum kacau, nanti saya kacau dia. Begitulah sedikit sebanyak pengalaman. Sekarang dulunya menakutkan, sekarang alhamdulillah seronok pula. Itu yang saya katakan dulu, ini adalah fasa keempat alam pension saya. Fasa pertama saya kata saya pension awal tau. Boleh lagi cakap ni? Saya kalau dah bercakap tak boleh berhenti sebenarnya. 2 minit lagi Haji, 2 minit. Kalau ada cukup masa tu kalau saya berhenti di sini. Tambah 2 minit lagi. Boleh? 2 minit. 2 minit saya. Okey. Pension round pertama ialah saya pension awal. Saya tak pension complete 55 tahun. Saya pension awal, saya kata because tak seronok betul. Lagi 7 bulan, 8 bulan saya kena berhenti. Tak seronok. Ini seolah-olah kamu tak dipuluhkan lagi, get out. Jadi saya kata okey, saya akan berhenti sebelum diberhentikan. Jadi saya pension sebelum umur 55. Lepas tu apa nak buat? Seronok. Nak main golf. Golf is the first option. Mainlah golf, betul. Tapi rupanya main golf di Malaysia ni, bukan main kejar bola, rupanya main golf adalah kawan sekata, kawan perjalanan. Tak ada kawan-kawan, dia semua kerja, kita tak ada golf. So golf lasted only 3 days. Lepas tu, okay, let's do something more important. Saya buka consultancy firm. Masa saya dalam kerajaan, saya sebagai Director General NPC masa tu, my net my fee per day is 5,000. Gila punya pengalaman pun. Tapi bukan banyak, kita pengalaman kita jual sebagai menaikkan harga, tapi sebenarnya tak segitu. Patutnya kita share. Sekarang ni saya share. Jadi itu fasa kedua. Jadi satu hari masa saya pagi Ahad macam hari ni pagi Ahad kan, saya bangun kerja, saya bangun tidur, siap-siap pakai baju nak pergi kerja hari Ahad. Anak saya perempuan, Papa nak pergi mana? Ini kan hari Ahad. Papa dah pension kan? Iyalah, tapi ini hari Ahad kan? Iyalah. Pasal apa nak pergi kerja? Tersentak saya. Okay, give up. So that second phase of my pension consultancy, I run for about 2 years agaknya. Kemudian tu, fasa ketiga, masa tu sama masa saya dah nak pun pension daripada MPC, saya ambil interest in running a corporation. Korporasi Pegawai Kerajaan Malaysia Berhad. Saya menjadi setiausaha begitu lama, saya menjadi pengurusi begitu lama. Sekarang saya balik jadi setiausaha lagi, masih lagi aktif. Jadi menulis ni tak ada isu, tapi menulis perkara fakta yang ada tersedia, kita susun saja. Yang ini ibu kita kena cari cerita. Itu dia. Saya cukup untuk tu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ayahanda Arsyad kita sudi berkongsi. Sebab itulah orang kata, macam saya cakap tadi kan, bukan setakat usia, tetapi orang kata sesibuk mana kita pun macam Ayahanda Arsyad kita kan, daripada hari, tak silap saya, daripada Isnin daripada Rabu sampailah hari Sabtu ke Kota Baru, balik malam tadi terus siapkan ibu. Betapa orang kata tidak ada alasan dan halangan sebenarnya untuk kita menyiapkan ibu kita, insya-Allah. Jadi ibu tu dah siap sebelum saya pergi. Balik tak puas hati, go for the 5th editing. Itu baru pagi tadi siap. Tengok kan teman-teman terima kasih kepada Ayahanda Arsyad kita. Alright. Terima kasih banyak-banyak atas ni. Jadi teman-teman, sebelum kita nak tayangkan video kita, saya nak buka soalan siapa yang boleh summarize kan ataupun boleh buat rumusan kepada cerita. Mula-mula kita nak buka kepada sesiapa yang paling pantas sekali. Ada hadiah yang istimewa nak diberikan kepada sesiapa sahaja yang boleh rumuskan cerita Puan Raftah terlebih dahulu. Ada sesiapa yang boleh nak rumuskan apa yang dapat daripada seminit je.
seminit saja untuk merumuskan apa yang Puan Raftah cerita, yang kongsikan tadi. Silakan, sesiapa yang boleh ni, boleh kita akan ada hadiah istimewa, insyaAllah. Ada sesiapa yang boleh unmute dan boleh rumuskan apa yang Puan Raftah dan mungkin apa yang kita dapat daripada perkongsian Puan Raftah tadi. Silakan. Senyap semua. Kak Rehan, Okey, silakan. cuba. Silakan, Okey, Kak Assalamualaikum. Satu minit. Apa yang Kak dengar daripada Okey, apa yang Kak dapat rumuskan daripada Kak dengar yang Puan Raftah tadi, bahawasanya kekayaan tu sebenarnya bukan kita lihat pada education dan pada latar belakang seseorang tu, tetapi bagaimana dia memanagkan dia punya usaha dan niat matlamat tentang kehidupan tu sendiri. Di mana kekayaan dia kekayaan dia ada kat sini, tapi untuk bekalan dia kat sana. So banyak yang kita dapat daripada situlah. Itu je yang Kak dapat. Dan akan dapat terkesan sangat-sangat. Gitu. Baik. So Puan Raftah boleh terima sedikit lah. Boleh terima Puan Raftah? Boleh, Alhamdulillah. So terima kasih kepada Kak Raihan. InsyaAllah Kak Raihan akan dapat hadiah e-book daripada Puan Raftah. E-book daripada Puan Raftah. Puan Raftah akan hadiahkan kepada Kak Raihan berkaitan dengan e-book. Terima kasih. Alright, tahniah kepada Kak Raihan kita. Okey, sekarang untuk 1 minit lagi saya nak minta siapa-siapa yang boleh rumuskan apa yang Ayahanda Arsyad kita sampaikan tadi, apa yang kita dapat daripada perkongsian daripada Tuan Haji Arsyad kita. Silakan. Ada siapa-siapa yang boleh unmute? Silakan. 1 minit je. Sikit apa yang tuan-puan dapat daripada perkongsian Tuan Haji Arsyad tadi. Silakan. Ada yang nak mencuba? Silakan. Assalamualaikum. Salam. Dr. Nini. Bukanlah rumusan juga, tapi saya hanya nak share apa yang saya dapat daripada perkongsian tadi daripada Tuan Haji Arsyad. Saya tengok kat sini ialah umur bukan halangan untuk kita, itu satu. Tapi maksudnya saya juga tengok Puan Arsyad ni sebagai mungkin kita semua satu masa nanti, dan saya sangat berharap dan doakan MSGA supaya panjang umur. MSGA sedia berharap panjang umur supaya 30 tahun masa akan datang, bila kita pencen, saya akan pencen 30 tahun akan datang, jadi saya ada sesuatu yang bermanfaat untuk dibuat seperti Tuan Haji Arsyad kita. Itu sajalah. Baik, terima kasih kepada Dr. Nini atas orang kata keberanian beliau. So insyaAllah Dr. Nini akan menerima e-book yang pertama nanti apabila Tuan Haji Arsyad kita, Ayahanda Arsyad kita upload saja, akan dapat hadiah daripada Tuan Haji Arsyad kita e-book kepada Dr. Nini, insyaAllah. Alright, so kena cepatlah Ayahanda Arsyad kita kena upload awal-awal cepat-cepat. Nanti kita boleh hadiah kepada Dr. Nini. Alright, terima kasih kepada semua sekali. Okey, baik. Dan untuk pengetahuan semua juga, Master Shiro kita juga banyak yang berkongsi dekat home ni kan, berkaitan dengan Ayahanda Arsyad lah. Orang kata banyak yang kisah-kisah inspirasi, benda-benda motivasi yang dia cerita pada saya, dapatnya sumbernya daripada, antaranya daripada papa beliau yang daripada kecil lagi bersama dengan Ayahanda Arsyad kita. Alright, so tuan-tuan, kita akan teruskan dengan majlis kita. Tapi sebelum itu saya ingin mempersilakan Dr. Ayu Limos kita untuk menunjukkan ataupun memaparkan video khas untuk majlis pelancaran pada malam ini. Dipersilakan.
Terima kasih kepada jutaan terima kasih kepada Dr. Ayu Limos kerana menghasilkan video yang sangat baik. Jadi tuan-tuan itu adalah benda-benda yang mungkin menjadikan inspirasi kepada kita semua insya-Allah. Jadi majlis yang kita tunggu-tunggu telah tiba tuan-tuan So kita ingin mempersilakan Dr. Norzila untuk menyampaikan ucapan seterusnya melancarkan majlis kita pada malam ini. Majlis dengan penuh sukacitanya mempersilakan. Terima kasih Tuan TJ Padu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pertama-tamanya saya ingin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sekali adik-beradik di Master Shiro Global Academy. Terutamanya Master Shiro lah orang yang pertama memperkenalkan saya kepada Tuan Insinyur Haji Arsyad. Saya masih teringat lagi Master Shiro bercerita kisah hidup dia yang sangat menjadi inspirasi semasa di Al-Katiri, Kota Baru. Kat situlah saya kenal nama Munir, nama dia panggil Papa lah, yang dia kata mengambil Master Shiro bawa balik duduk di kawasan Setinggan di tak ada rumah macam mana, saya ingatlah cerita tu, suasana tu saya boleh ingat lagi. Jadi daripada sinilah juga saya berkenal dengan ramai lagi adik-beradik yang menjadi penulis dalam pelbagai bidang lah. InsyaAllah saya sebenarnya sama juga seperti tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya tak banyak pun buku yang saya hasilkan. Draft memang berpuluh-puluh, tapi yang saya ada di Master Shiro yang telah dikeluarkan, saya ingat kalau tak silap 6. Ada yang insyaAllah 1 coming soon. Dan insyaAllah selepas ni akan lebih banyak lah Draft saya ada banyak sebenarnya, dan kebanyakannya adalah kisah inspirasi. Kenapa saya kata kisah inspirasi? Sebab memang saya punya minat, dan saya sendiri pun menulis buku di penerbit USM pun sebenarnya bahasa saya sangat santai. Saya sangat orang boleh tahulah yang ini penulisan saya bila kita bercerita tentang kisah-kisah anak-anak sebagai pakar psikologi. Saya menyantuni anak-anak di alam persekolahan, dan saya berjumpa dengan ibu bapa dan guru-guru, dan semua kisah-kisah itu banyak tersimpan dalam memori saya. Sehinggalah saya sebenarnya bermula untuk menjadi penulis ni sebab orang kata bahasa Inggerisnya diprovoke oleh suami saya untuk berkongsi tentang kisah-kisah ini supaya menjadi pengajaran dan menjadi pengalaman untuk orang lain yang membesarkan anak dengan kepelbagaian ini kan. Dan ketika itu saya seperti kawan-kawan juga yang lain, saya rasa macam tak ada masa, tak ada minat, tak ada berpengalaman, tak ada kebolehan menulis dan sebagainya. Tetapi bila lama-lama kita memikirkan seperti mana kisah inspirasi yang telah diceritakan oleh Puan Raftah, pengalaman menghadapi sakaratul maut oleh ibu mertuanya dan juga daripada ayahanda Irsyad semua tu sebenarnya menjadi faktor penolak untuk kita menulis. Jadi alhamdulillah reward yang sangat seronok adalah bila kita menerima bukan kita panggil menerima komen ataupun kita panggil kata-kata lah daripada sahabat-sahabatnya yang saya masih ingat sampai sekarang, yang sangat-sangat memotivasikan saya untuk menulis adalah Travelog Haji 13 tip sebelum keberangkatan. Sebenarnya buku ibu ini telah tersebar luas sebelum saya ibukan di MSGA. Jadi bila mereka kata saya pergi haji, terima kasih sangat, saya baca ibu ni sangat bermanfaat, dikatakan banyak sangat tips-tips dia, terutama macam kisah bagaimana persiapan perhubungan seksual, kisah bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang tua dan sebagainya lah. Jadi inilah yang menyebabkan saya seronok. Dan sebenarnya kalau kita lihat kepada kisah ataupun inspirasi
menulis ni, kisah inspirasi ni paling mudah untuk menulis sebab dengan adanya teknologi, ya, dengan ada teknologi kita menggunakan Google Voice Typing, di mana-mana saja kita boleh menulis. Dan insya-Allah apa yang menyebabkan orang ingat kepada penulisan kita adalah disebabkan oleh emosi yang kita attach ataupun emosi yang kita adakan bersama dalam penulisan kita. Saya rasa kalau kita baca, saya baca sekali lalu yang Puan Raftah tunjukkan tentang bunda mertuanya, ya, semua itu adalah emosi, ya, yang dituliskan adalah emosi, dan kita hidup pun sebenarnya perjuangan kita sepanjang hayat kita adalah perjuangan menangani emosi. Sekiranya kita mampu untuk menangani emosi kita dengan baik, sebenarnya itulah kegembiraan kita. Tetapi jangan kita beranggapan bahawa emosi yang tidak bagus itu adalah tidak apa tu, orang kata tidak boleh dikongsikan. Kalau kita lihat emosi yang dulunya kita rasa macam kurang bagus, ya, kurang positif, ini adalah masa untuk kita menulis emosi itu sebagai satu inspirasi untuk orang-orang lain belajar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok dalam dalam koleksi buku Master Shiro Goldberg itu terlalu banyak kisah-kisah inspirasi yang kita boleh ambil, kan. Jadi kalau kita gagal untuk membaca buku-buku orang lain, ya, itu tidaklah salah, tetapi kalau kita gagal berkongsi untuk kisah-kisah kita dikongsikan, saya rasa itu satu kerugian yang amat besar. Sebagaimana saya ingat, saya sampai sekarang masih lagi menggunakan tagline yang Master Shiro gunakan, ya, tutuplah, tulislah sebelum mata tertutup rapat. Jadi bila kita ingat benda tu, apa pula ditambah pula dengan kisah Puan Raftah tadi, memang dia dah mula membuat-buat balik dah. Saya rasa macam at this point ni, saya rasa macam tak sabar nak selongkar balik saya punya draft-draft tu dan start menulis. Kita nak kumpul pahala. Dan kita masuk syurga bukan sebab ibadah kita, bukan sebab amalan kita, tapi sebab rahmat Allah. Dan apa yang kita buat, perkongsian tu, insya-Allah kita cuba mencari rahmat Allah SWT, dan mudah-mudahan kita digolongkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan masuk ke syurga bersama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan, pada masa sekarang ni kalau kita tengok, kan, apa yang kita kongsikan sangat dekat dengan kehidupan saya sebagai seorang pakar psikologi. Dalam konteks seorang pakar psikologi, kita tidak pernah lari daripada yang kita panggil triad yang 3, ya. Apa yang kita fikir akan mempengaruhi perasaan kita ataupun emosi kita, dan daripada emosi itulah akan membentuknya perilaku ataupun tingkah laku kita. Jadi sekiranya kalau kita fikir betul-betul, macam saya tekankan tadilah, kehidupan kita adalah perjuangan untuk menangani emosi. Kalau emosi itu baik, kehidupan kita akan baik, tingkah laku kita akan baik. Kalau emosi kita negatif, saya pun tak nak sebut perkataan negatif. Kalau emosi kita kurang positif, maka perasaan kita pun kurang positif dan tingkah laku kita pun sama juga. Jadi berjuanglah untuk mengisi ruang hidup kita dengan emosi yang positif. Berubahlah, orang kata, daripada memandang sesuatu yang kurang positif kepada memandangnya dari sisi yang sangat positif. Kan selalu kita dengar, jadilah mata lebah, jangan jadi mata lalat. Jadi sebenarnya untuk menukar perkara begitu memang sangat sukar, kan. Tetapi kalau kita dengan usaha, ya, dengan niat yang betul, insya-Allah kita akan nampak setiap sisi ada sebagai satu rahmat Allah. Dan daripada situlah sebenarnya terbentuknya emosi yang sangat positif. Saya sendiri bukanlah orang yang sangat tenang sebenarnya. Kalau tuan-tuan kenal zaman-zaman saya dulu, memang saya orang yang sangat kecoh. Ya, orang kata kalau orang dah sebut nama saya akan cari sebab apa nama saya disebut. Kan, cari sampai ke lubang cacing penyebab. Dan menyebabkan kita hidup dalam keadaan sangat gelabah, sangat tidak seronok, kan. Sebab hari-hari dihantu dengan kenapa ya disebut? Kenapa cikgu sebut nama saya? Kenapa pensyarah ni sebut? Ada apa ya? Nak tahu juga sampai ke sudah. Jadi hidup kita terkongkong dalam situasi ataupun dalam perangkap diri kita sendiri, kan. Jadi bila salah satu cara adalah orang kata yang keluar dah lama-lama ni lah, kan, dah tua-tua dah ni, kan. Saya pun nak pencen awal juga Ayanda Arsyad, kan. Saya pun nak pencen awal juga, tapi pencen awal saya ditolak pula, kan. Sekarang saya sebenarnya bercuti tanpa gaji, dan insya-Allah kisah saya bercuti tanpa gaji pun akan saya bukukan untuk menjadi inspirasi orang lain. Jadi apa yang saya nak katakan adalah salah satu cara untuk menangani ataupun mengurus stres kita adalah dengan penulisan. Sebab apa saya kata? Bukan semua orang mampu bercakap dan bukan semua orang mampu mendengar kisah kita. Kalau kita bercerita kepada seseorang, dia mungkin dapat mendengar sekali, 2 kali, dah bosan, kan. Tapi kalau kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai bila-bila pun memang akan sentiasa di welcome, kan. Tapi kita bercakap dengan Allah Subhanahu
telah kita bukukan, ia penuh dengan emosi. Dan emosi itulah kalau kita orang kata bangun tahajud malam, kita bercakap, cuba rakamkan dalam bentuk kata-kata dan bukukan. Ia akan sangat syahdu dan orang yang mendengar itu sendiri memang akan terasa betapa emosi itu mempengaruhi harapan kita dan sebagainya. Dan mungkin juga salah satu perkara yang saya nak tekankan kat sini, sambil-sambil kita bercerita tentang kematian, tentang persaraan dan sebagainya, saya ingin berpesan kepada semua orang, buatlah wasiat. Saya pernah tak berhenti. Apa tidaknya sebab dalam wasiat itu dipegang oleh pemegang trustee saya lah ya. Kita dah kata ketika wasiat ini dibaca, ibu telah berada di alam barzah. Memang bercucuran lah air mata kan ya. Tulis untuk anak-anak faham, anak-anak dengar. Jangan tinggalkan ilmu, jangan tinggalkan tahajud. Itu yang saya pesan dalam wasiat saya. Dan wasiat ini disimpanlah ya, insyaAllah bila kita mati akan dibuka kepada anak kan. Apa yang kita nak pesan, kita tak pesan ibu tinggalkan duit banyak ni. Memang kita ada tinggalkan harta, tetapi harta itu adalah orang kata benda yang kita boleh cari, tetapi pesanan kita memang akan, bila kita tulis dengan emosi, bila dibaca akan terngiang-ngiang kepada anak kita. Seperti mana Puan Raftah sendiri boleh terngiang-ngiang lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya pasti dia akan mewariskan apa yang dia dengari kepada anak cucunya, supaya kita semua berharap kita mati nanti dalam keadaan yang sama, dalam husnul khatimah. Tidak ada apa benda yang kita harapkan kecuali mati dalam husnul khatimah kan. Selalu saya cakap dengan anak saya, masuk kubur hari Jumaat kan, selamat daripada soalan munkar dan nakir, diluaskan kubur, dapat minum air daripada telaga Al-Kausar, masuk melalui mana-mana pintu yang kita suka ke dalam syurga Allah SWT. Jadi itu saja sebenarnya yang orang kata menyebabkan saya rasa terpanggil untuk menulis ya, dan insya-Allah akan terus bersama dengan MSGA, dan saya sebenarnya ingin merakamkan rasa penghargaan yang saya sangat terharulah sebenarnya ya, dipilih dalam ramai-ramai untuk merasmikan e-book pelancaran e-book pada hari ini, kerana saya rasa saya bukanlah ada apa-apa kelebihan pun ya berbanding dengan orang lain yang lebih hebat. Dan tapi insya-Allah kenapa Allah pilih saya, kenapa tergerak JK memilih saya, pasti ada hikmah dia. Dan insya-Allah pada hari ini saya ingin saya tidak sebenarnya nak bercakap panjang lah ya, cumanya saya ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Masjid Syirok dan kepada semua ahli jawatan kuasa pelancaran e-book Kisah Inspirasi, kepada sahabat-sahabat saya penulis di MSGA yang sama-sama daripada awal hingga akhir. Kadang-kadang kita lupa kita berada di bawah, masing-masing teringatkan. Saya perasan sangat tu bila saya duduk kat bawah, masa Syirok kan kejap dia jentik lah naik ke atas kan. Bila saya hilang sekejap kan ada yang panggil kan, insya-Allah. Jadi saya doakan mudah-mudahan kita semua betulkan niat dan kita semua akan terus infakkan pengalaman kita sebagai hadiah yang tidak ternilai untuk diri kita sendiri ya, untuk anak-anak cucu kita, dan juga kisah-kisah inspirasi seperti mana yang Ayahanda Irsyad ceritakan untuk pengalaman generasi yang akan datang. Sebab generasi yang sekarang tidak sama dengan generasi dulu. Mereka tidak lagi mengenal typewriter, tapi mereka tahu WhatsApp. Mereka tidak lagi orang kata pandai berbicara dengan sopan santun seperti mana kita diajar, tetapi itulah tugas kita untuk menghidupkan kembali apa yang diajar kepada kita untuk anak-anak kita. Jadi sekarang pun dah pukul 10, saya rasa saya sampai sini saja. Saya punya apa orang kata kata-kata lah ya untuk tuan-tuan dan puan-puan, dan mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada semua. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya merasmikanlah ya pelancaran kisah e-book inspirasi Master Syirok Global Academy yang diadakan untuk kali pertama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Doktor atas penyempurnaan majlis pelancaran sebentar tadi. InsyaAllah kita akan sama-sama dapatlah manfaat daripada apa yang dikongsikan juga oleh yang berbahagia Doktor sebentar tadi. Jadi tuan-puan, itu sahaja majlis kita pada malam ini, dan yang paling penting kita jadikan ini adalah permulaan dan semangat bagi kita untuk sama-sama
terus menulis dan meninggalkan insya-Allah legasi kepada anak cucu kita nanti insya-Allah. Alright, so tuan-tuan, sebelum kita akhiri majlis kita ada acara yang wajib pada MSGA kita dan kita nak mempersilakan Dr. Ayu Limos untuk sesi bergambar. Silakan Dr. Ayu. Okey. Okay, boleh terkejut. Okey, terkejut pula macam bunyi askar tengah berkawat. Okey, mungkin Kak Raihan. Okey, masing-masing boleh buka video masing-masing. Okey, saya guna ayat Kak Seha boleh kalau nak cari lipstick ke apa ke, pakai bedak boleh dulu sementara kita menunggu rakan-rakan yang lain juga on video. Kita ada dua frame untuk saya ambil gambar. Okey, kalau dah ready. Okey, dah ready ke semua? Kak Raihan boleh on video tadi dia. Okey, Kak Raihan off video pula. Okey, tu dah on dah tu. Okey, semua dah on Ini frame yang pertama. Dalam kiraan 1, 2, 3 senyum Okey, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 senyum. Okey, lagi sekali frame yang ni. Okey, 1, 2, 3 senyum. Okey, frame yang kedua tapi kena terus kekalkan senyuman tu sebab kita tak tahu boleh masuk dekat frame kedua juga. Okey. 1, 2, 3 senyum. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3 senyum. Alright, alhamdulillah. Saya serahkan majlis semula kepada tuan pengurusi majlis. Baik, terima kasih kepada Dr. Ayu Limos. Terima kasih kepada tuan-puan yang sudi hadir pada malam ini dan tidak lupa juga terima kasih kepada CEO kita yang juga sudi bersama pada malam ini insya-Allah. Daripada tuan-puan yang mana yang masih lagi belum mengenali ataupun pada malam ni baru kenal MSGA, bolehlah berhubung dengan mana-mana sahabat kita yang ajak kita pada malam ini yang tuan-puan dapat berita ataupun dapat info ini. Jadi tuan-puan yang mana yang kita punya geng MSGA teruskan menulis, terus tinggalkan keluarkan terbitkan e-book masing-masing insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang lemah, yang kurang itu datang daripada diri saya dan insya-Allah akan diperbaiki nanti insya-Allah. Jadi itu saja daripada pihak kami. Terima kasih banyak-banyak. Kita tangguhkan majlis kita, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Okay, amin amin rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, tahniah semua. Terima kasih Dr. Zila. Tahniah semua tuan-tuan. Kita tunggu semua ibu masuk dalam bookstore Kita pergi semua. Okey, terima kasih Dr. Zila. Terima kasih. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Selamat. Alhamdulillah. Sama. Terima kasih semua yang support hadir malam ni Terima kasih tuan-tuan yang support hadir malam ni. Support kawan kita alhamdulillah. Terima kasih. Okey, Dr. Nina, terima kasih Dr. Nina bagi saya ilmu baru malam ni. Terima kasih. Terima kasih MS. Terima kasih semua. Sangat menginspirasi. Thank you so much. Wah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Papa Aisyad guna phone ke Pak? Guna phone ke guna laptop tu? Tak unmute pula. Pak, unmute Pak, unmute. Kita tak dengar. Macam mana ni? Tak dengar nak Pak. tolong? Tak boleh nak tolong. Macam mana boleh tolong unmute? Dr. Ayu ni tak pastikan ni. Munir tak boleh balik lagi mana Munir. Munir tak tolong. Saya dah tekan dah ask to unmute. Mungkin Papa tak perasan tu. Ni lah. Munir sibuk nak pergi jahit vest lah. Papa kena unmute lah Papa. Kita tak dengar. Tak dengar Pak. Mama lagi terror Zoom sekarang ni. Munir semalam cakap dia dah ready dah. Sampai malam dia dah ready untuk Papa lah apa. Mana dia pergi? Dia pergi jahit ni. Saya suruh dia pergi jahit vest untuk HQ. Jahit apa ni? Jahit badge. Badge TV logo. Dekat surau ada bangla tu jahit baju. Dia tadi tak boleh balik ni sebab dah 2 jam kan. Dia tunggu sampai siap kot. Jadi lah apa aktiviti?
Dr. Zila kena tak diterima ke pitch awal? Tak. Dia Okey, kan tak kita jumpa. lepas. 19 hari bulan ni kita jumpa dia lah. Saya balik di Pawali. Di Pawali? Saya balik kampung di Pawali 4 sampai 7. Tapi rasa macam tak sempat kot nak jalan-jalan. 19 kan kita orang pergi. Ya, you all pergi Kota Baru kan? 19 tu tak. Saya cakap lah kat TJ, pokok Dr. Zila nak bawa makan dekat kedai nasi Arab tu. Kak TJ kata dia tak pernah sampai situ. Dia orang Kelantan tak pernah sampai situ. Dia duduk mana? Dia duduk balik. No, jauh. Dulu sikit. Dia sampai